Salam sejahtera kepada semua murid. Okey, hari ini saya nak tunjukkan sedikit untuk matematik tambahan tingkatan 4. Okey, ini yang ulang kaji untuk tahun lepas punya. Okey, indeks dan log. Okey, mari kami imbas kembali apa yang kamu telah belajar dalam bab ini, indeks dan log. Bila kita nak gunakan indeks, bila kita nak gunakan log. Okey, sekiranya soalan melibatkan soalan yang boleh ditukar kepada asas yang sama, kita gunakan cara indeks. Sekiranya soalannya tidak boleh tukar kepada asas yang sama, kita menggunakan log. Okey, jadi selepas tu kita imbas kembali sedikit tentang hukum indeks. Okey, so yang pertama, A kuasa kosong sama dengan 1. A kuasa negatif kamu akan tukar kepada pecahan. Sekiranya A kuasa pecahan, A kuasa 1N, kamu akan tukar kepada punca N. Okey, apabila A kuasa M per N, okey, yang atasnya duduk dalam, yang bawahnya duduk di luar rumah. Okey, ini yang penting. Kalau A kuasa M darab dengan A kuasa N, kamu akan dapat A kuasa M tambah N. Sekiranya melibatkan darab, kita akan tambahkan kuasanya. Sekiranya melibatkan bahagi, kita akan tolakkan kuasanya. Okey, yang akhir sekali ini adalah kurungan. So, A kuasa M, lepas tu di luar kurungan ada N. So, kamu akan darab kuasanya. Okey. Dalam topik indeks pun ada melibatkan dua jenis soalan. Satu ialah soalan yang ada darab atau bahagi. Sekiranya soalan melibatkan darab atau bahagi, kita akan samakan asas. Lepas tu selesaikan dengan menggunakan hukum indeks. Sekiranya soalan melibatkan tambah atau tolak, jadi kita akan guna pemfaktoran. Maksudnya kita kembangkan, lepas tu baru kita faktorkan. Jadi kamu ingat, soalan yang melibatkan indeks ada dua jenis. Satu yang melibatkan darab dengan bahagi. Satu melibatkan tambah tolak. So nanti kita tengok jenis soalan. Okey, kalau soalan yang melibatkan darab bahagi, kita samakan asas. Kalau melibatkan tambah tolak, kita guna pemfaktoran. Okey, mari kita tengok soalan pertama. Okey, selesaikan 4 kuasa X sama dengan 32. Macam mana kita nak selesaikan soalan tersebut? Okey, so yang pertama kita tentukan jenis soalan dulu. Kita semak adakah dia boleh tukar kepada asas yang sama. So untuk soalan ini sebenarnya kamu tahu dia boleh tukar kepada asas yang sama. Okey, jadi kita akan gunakan jenis yang pertama. Jadi kita tukarkan asas. So ini jenis soalan yang pertama, kita tukarkan asas. Jadi kita samakan asas. 4 ialah 2 kuasa 2, 32 ialah 2 kuasa 5. Okey, lepas tu 2 tu kita boleh potong. So saya tinggal 2x dengan 5. Selesaikan, saya akan dapat x sama dengan 5 per 2. Okey, so ini ialah jenis soalan yang pertama. Okey. Lepas tu kita cuba tengok soalan yang kedua. Okey, bila kamu nampak soalannya ada 8, ada 4. So saya pun tahu ini ialah soalan jenis yang pertama. Ya, maksudnya saya boleh tukarkan kepada asas yang sama. So 8 ialah 2 kuasa 3. 1 per 4 ialah 2 kuasa negatif 2 sebab dia ada pecahan kan. So lepas tu kita tukarkan, dia akan ada kuasa yang negatif. Okey, lepas tu 2 dengan 2 kita hapuskan. So saya tinggal kuasanya. Okey, so ada 3 darab dengan 2x tolak 3. Jadi saya harap kamu boleh kembangkan kan. Tak ada masalah. So lepas kembangkan, selesaikan, kamu boleh dapatlah jawapan. Okey, ini soalan ketiga. Nampak tengah-tengah ada tolak kan? Okey, jadi kalau kamu ingat lagi slide yang saya cakap tadi, kalau melibatkan tambah atau tolak, dia ialah jenis yang kedua kan? Tapi kamu jangan lupa,
tolak 4 kuasa 2x tu sebenarnya kan boleh pindah kepada sebelah. So kalau kamu pindahkan, dia sepatutnya kamu akan dapat 2 kuasa x tambah 3 sama dengan 4 kuasa 2x. Jadi dia sebenarnya ialah soalan jenis yang pertama. Okey, lepas saya tukar macam ni, saya akan dapat 2 dengan 4. Lepas tu kita boleh tukar kepada asas yang sama. 4 kita tukar kepada 2 kuasa 2. Lepas tu seperti biasa kita hapuskan 2, jadi saya tinggalkan kuasanya. Okey, so depan ada x, belakang pun ada x, jadi kita kumpulkan x. Kumpulkan x di hadapan, kumpulkan yang tak ada x pergi belakang. Lepas tu kita selesaikan, kita boleh dapat jawapan x sama dengan 1. Okey, jadi ini keliru sikit lah. Jadi kamu perhatikan negatif tu kalau boleh pindah ke sebelah, kamu akan pindahkan. Tukarkan dia kepada soalan jenis yang pertama. Okey. Ini soalan 4. Nampak kelainan soalan 3 dengan soalan 4? Soalan 3 yang belakang tu ialah sama dengan kosong. Jadi kalau sama dengan kosong, kamu boleh pindahkan yang nombor depan pergi nombor belakang. Tapi sekarang kamu boleh pindahkan negatif 2 pergi ke belakang ke? Tak boleh kan? Sebab belakangnya ada negatif 1. So sekiranya ada negatif 1, maksudnya saya tak boleh nak pindahkan negatif 2 ini pergi ke belakang. Jadi ini merupakan soalan jenis yang kedua. So ini ialah jenis soalan yang kedua yang melibatkan tambah tolak tu. Jadi kalau soalan yang melibatkan tambah tolak dan belakang ada nombor, kita akan guna cara pemfaktoran. Maksudnya saya perlu kembangkan, lepas tu faktorkan. So langkah pertama kita kembangkan dulu. Kita kembangkan 2x. 2 kuasa x tersebut. So kita kembangkan dapat 2 kuasa x, 2 kuasa 4. Sebelah tu ialah 2 kuasa x, 2 kuasa 3. Kan kita dah cakapkan hukum indeks. Kalau soalan melibatkan darab, dia akan tukar jadi tambah. So ini kalau kita kembangkan, kita dapat macam ni. Seterusnya, nampak tak 2x? 2 kuasa x tu adalah sama. Jadi kita ambilkan, kita keluarkan. Atau dengan maksud matematik ini adalah faktorkan. So kita keluarkan 2 kuasa x. So saya tinggal 2 kuasa 4. Dengan 2 kuasa 3. Okey, dah dapat ini, barulah kita boleh selesaikan. Yang di dalam kurungan tu, kamu boleh guna kalkulator bantu kamu. Saya akan dapat 8. 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 3, saya dapat 8. Barulah kita tukar kepada asas yang sama. 8 tu pindah ke sebelah, 1/8. Nampak dah 8, saya tahu boleh tukar kepada asas yang sama. So 1/8 tukar kepada 2 kuasa negatif 3 dan kita boleh selesaikan. 2 dengan 2 kan boleh hapuskan. Okey, so saya boleh dapatkan negatif 3. Okey. Seterusnya, indeks dengan logaritma. Macam mana kita nak tukarkan indeks kepada log. Jadi sebenarnya indeks dengan log ini adalah kawan baik lah. Jadi dia boleh tukar antara satu sama lain. Okey, jadi dengan senangnya kalau kita nak tukarkan indeks kepada log macam mana? Kalau nak tukarkan log kepada indeks macam mana? Kalau kamu masih ingat lagi sebenarnya kita sudah belajar kan? So yang log A ini, kalau saya pindahkan A pergi ke sebelah, dia akan jadi A jadi besar. So kamu akan dapat A kuasa yang X ini akan sepak ke atas. So X tu akan jadi kecil. So dapatlah A kuasa X. Dapatlah seperti indeks. Okey, A kuasa X. So kalau dari indeks nak tukar kepada log, maksudnya dua-dua belah kita masukkan log A. So sebelah kiri masukkan log A, sebelah kanan masukkan log A, saya boleh dapatlah jawapan log AN sama dengan X. Jadi kamu ingat indeks boleh tukar menjadi log, log boleh tukar menjadi indeks. Okey, jadi kita kenal sedikit tentang hukum log.
Okey, jadi hukum log dia ada 3. Yang pertama ialah yang melibatkan darab. Log A, X, Y. X, Y maksudnya X darab Y. Jadi apabila kita kembangkan darab tu, kita akan tukar jadi tambah. So, kamu ada log AX tambah log AY. Sebagai contoh, kalau saya bagi kamu log 5, 25 darab X. Nanti kita kembangkan, kita akan dapat log 5, 25 tambah log 5x. Jadi kamu ingat, darab kita kembangkan jadi tambah. Hukum log yang kedua melibatkan bahagi. So, kalau ada x bahagi y, kita kembangkan, kita akan dapat log ax tolak log ay. Okey, sebagai contoh, saya bagi kamu 25 bahagi x. Jadi, saya akan dapat log 25 tolak log y. Asasnya dua-dua adalah sama, adalah log 5. Okey, yang akhir sekali, ini kalau saya bagi x kuasa m. Jadi, kamu ingat, x kuasa m tu, m boleh pindah ke hadapan. Okey, ini macam kapal terbang, m boleh turunkan ke hadapan. Jadi, apabila kapal terbang di atas, dia adalah huruf kecil. Apabila dia turun ke bawah, dia akan jadi sama besar seperti log. Okey, so kamu akan dapat M log AX. Okey, sebagai contoh, saya bagi log 5, Y kuasa 5. Kuasa biasanya kita tulis lebih kecil kan? Jadi, apabila dia turun ke hadapan, kita akan tulis besar sikit. So, ada 5 log 5Y. Okey, ini adalah penting. Tiga-tiga hukum ini adalah penting. Okey, yang seterusnya ialah penukaran asas. Kalau saya bagi asas yang berlainan, kita sepatutnya tukar asas dulu. Jadi, apakah caranya untuk tukar asas? So, yang pertama, kalau saya bagi log AB. Okey, dua-dua saya tak nak tukar kepada log C. Nampak asas dah berlainan. Jadi, atas tulis log C, bawah pun tulis log C. Tuliskan log C dua-dua dulu. Lepas tu, yang nombor besar, kita biar dia duduk atas. So, saya punya B, saya bagi dia duduk atas. Lepas tu, A yang lebih huruf kecil, dia akan duduk di bawah. So, saya ada log CA. Sebagai contoh, kalau saya bagi log X 25. Okey, saya tahu 25 ialah 5 kuasa 2. Jadi, sepatutnya kita perlu tukarkannya kepada log 5. Jadi, atas tulis log 5, bawah tulis log 5. Lepas tu, 25, nombor besar, duduk atas. X tu nombor kecil, kita duduk bawah. Okey, sekiranya saya bagi kamu log AB. Kalau salah satu merupakan asas saya. Contohnya, saya nak tukar dia jadi log B. Nampak yang bawah ini log B. Jadi atas saya akan tulis log B. Bawah saya pun tulis log B. Betul. Lepas tu yang B duduk atas. Yang A duduk bawah. Jadi kamu tahu log BB sebenarnya ialah 1. Barulah saya dapat jawapannya 1. Log BA kita kekalkan. So, kita dapat 1 per log BA. So, maksudnya secara ringkas, kalau saya nak tukarkan B tukar jadi asas, A jadikan nombornya, kita akan dapat pecahan 1 per. So, contoh saya bagi log X5. Kalau nak tukar jadi log 5X, saya akan dapat 1 per log 5X. Okey, sebagai contoh soalannya. Soalan yang pertama, saya bagi 2 kurungan 3 kuasa X sama dengan 5. So, kita perhatikan, adakah dia boleh tukar kepada asas yang sama? Kalau tak boleh, maksudnya soalan ini melibatkan log. Jadi, soalan ini bukan melibatkan indeks, dia adalah melibatkan log. Jadi, soalan yang melibatkan log, macam mana kita nak selesaikan? Jadi, langkah pertama, dia tak dapat tukar asas. Maksudnya, kita perlu tahu dia melibatkan log.
Jadi sebelum saya masukkan log, kita perlu kumpulkan nombor dulu. Jadi 2 ini kita kumpulkan. So dia pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So saya dapat 5/2. Kumpulkan nombor, kumpulkan yang ada X. Lepas tu kita perhatikan 3 dengan 5/2 kita tak boleh tukar kepada asas yang sama. Jadi saya akan gunakan log. Jadi sebelah kiri masukkan log 10, sebelah kanan masukkan log 10. Sebab kalkulator kita boleh tekan log 10 sahaja. So saya masukkan log 10. Lepas tu kuasa X tu pindah ke hadapan. So kita ada X log 10 3. Belakang pun ada log 10 5/2. Okey, lepas tu saya nak kirakan X. Jadi saya nak tinggal X sahaja. Okey, so kita kekalkan X di hadapan. Log 10 3 pindah ke sebelah. Apabila pindah, kita akan buat bahagi. Okey, lepas tu kita boleh tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan 0.834. Okey, biasakan tulis jawapan kamu ke dalam 4 titik perpuluhan atau 4 angka bererti. Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Okey, selesaikan persamaan yang melibatkan log kan. Jadi dia ada log X 8 sama dengan 5 tolak log X 4. Jadi macam mana nak buat soalan ini? Okey, kita kumpulkan log. Kalau dua-dua ada log, kita kumpulkan log di hadapan. So, log X pindah ke hadapan. Tolak dia akan jadi tambah. Seterusnya, ingat lagi kamu punya hukum log. Kalau ada tambah, kita kumpulkan, kita akan jadi darab. So, ada 8 darab dengan 4. Okey, tekan kalkulator 8 darab 4, kita dapat 32. Okey, belakang ialah 5. Seterusnya, ingat lagi hukum log. Maksudnya log X pindah sebelah akan jadi X kuasa 5. Ingat, log pindah sebelah akan jadi indeks. Log boleh tukar menjadi indeks. Nombor kecil X jadikan besar. 5 ini sepak ke atas jadi kuasanya. So, ada X kuasa 5. Seterusnya, barulah kita tukar asas. Maksudnya 32 tukar kepada asas yang sama. Okey? So, tukar kepada 2 kuasa 5. Sekarang kuasanya adalah sama. Okey, jadi kita hapuskan. So, saya dapat jawapan X sama dengan 2. Okey, jadi bawahnya melibatkan indeks. Jangan lupa pula. Okey, yang bawah ini adalah cara indeks yang kamu sudah belajar. Okey. Seterusnya, selesaikan soalan yang ketiga. Okey, perhatikan soalan. Kamu ada log 2 dengan log 4. Nampak ada log 4, log 2. Apabila soalannya melibatkan log dengan asas yang berlainan. Maksudnya langkah pertama kita mesti tukar asas. Tukar kepada asas yang sama. Jadi atas buat log 2, bawah pun buat log 2. Okey, yang kurungan duduk atas, nombor yang kecil duduk kat bawah. So ada 4. Okey, log 2 4 adalah 2. Saya harap belum lupa log 2 4. Sebab 4 ialah 2 kuasa 2. Okey, 2 pindah ke hadapan. So, log 2 ialah 1. So, 1 darab 2, saya dapatlah 2. Okey, yang lain kekalkan. 2 pindah ke sebelah. So, dia akan jadi darab. Lepas tu, depan tak boleh ada huruf. Kita pindah ke atas. So, saya ada 3 kuasa 2. Sekarang, 2 belah ada log 2. So, kita boleh hapuskan log. So, saya tinggal X tambah 6 sama dengan 3 kuasa 2. Dan 3 kuasa 2 adalah 9. Selesaikan, kita dapat jawapan X adalah 3. Jadi, kamu ingat, kalau saya bagi asas yang berlainan, langkah pertama mesti kita tukarkan asas. Tukarkan asas jadi sama dulu. So, semua saya jadikan log 2. Lepas tu, baru kita fikir cara
Macam mana nak selesaikan soalan? Okey, boleh? Seterusnya, kita tengok kesimpulan. Maksudnya, cara kesimpulannya, apabila soalan boleh tukar kepada asas yang sama, kita tukarkan asas. Maksudnya, soalan kita guna cara indeks untuk selesaikan masalah. Sekiranya soalannya tak boleh tukar kepada asas yang sama, kita gunakan hukum log. Okey, sekian. Terima kasih.